Baik, menurut Kementerian Pendidikan, terdapat lebih 2,000 guru yang enggan atau belum divaksin di seluruh negara. Seiring itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, menetapkan guru kelas asas Fardu Ain Kafah yang tidak divaksin berkemungkinan tidak dibenarkan mengajar secara bersemuka seperti ketetapan dibuat KPM. Untuk laporan penuh, terus bersama Ahnaf Abu Bakar di Kompleks Islam Putrajaya. Ahnaf, adakah keputusan ini turut menyulitkan proses pengajaran dan pembelajaran PDP di sekolah-sekolah agama? Benar Alif, keengganan guru kelas asas Fardu Ain Kafah untuk mendapatkan vaksin akan merencat kelancaran proses PDP yang bakal berlangsung di sekolah. Pendidik disaran supaya tidak mengutamakan kepentingan peribadi sehingga menafikan akses pendidikan secara lebih berkesan bagi setiap pelajar. Tindakan untuk tidak membenarkan golongan ini melaksanakan pembelajaran bersemuka dilihat wajar bagi memastikan persekitaran yang sihat di sekolah. Namun, bebanan guru yang hadir bertugas juga akan bertambah seiring nisbah pelajar perlu diurus di dalam kelas pada satu-satu masa. Guru-guru yang tidak dibenarkan untuk mengajar secara bersemuka diminta mengajar secara maya, melalui rakaman ataupun secara langsung. Murid-murid akan menerima bahan pengajaran dan tugasan daripada guru secara maya. Dengan ini akan mengurangkan beban rakan-rakan guru yang sudah divaksin. Ini situasi yang begitu penting apabila kelonggaran mula diberikan pada sektor pendidikan dalam memastikan setiap pelajar berada dalam keadaan yang selamat. Jaminan ini perlu dalam suasana kita, perlu jaga kita dan pasti, insya-Allah pasti akan ada kebaikan. Bagi saya amat memerlukan kaedah belajar secara bersemuka sebab kalau kita tengok contoh Al-Quran, subjek Al-Quran memerlukan penjagaan huruf, makhraj dan sebagainya. Umat Islam di negara ini perlu memantapkan pegangan akidah dalam diri masing-masing agar tidak mudah percaya dengan doktrin ajaran sesat. Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Ustaz Jamali Muhammad Adnan berkata, apabila kurangnya pengetahuan ilmu agama, minda akan mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai agenda seperti dakwah ajaran sesat. Kalau kita lihat dalam Islam, perkara pertama yang diajarkan oleh Islam, oleh Allah Ta'ala, dalam 6,236 ayat Quran adalah perintah supaya kita berilmu, perintah supaya kita membaca. Bukan ayat pertama suruh kita semayang. Tak. Semayang pun tak akan diterima kalau tidak ada ilmu. Maka dengan sebab itulah kita mengharapkan masyarakat mesti akses dengan ilmu yang cukup banyak sumbernya pada hari ini. Cuma pilihlah ilmu yang berautoriti. Kalau dengan ceramah, kuliah dan sebagainya, pastikan bahawa penceramah kuliah tersebut mempunyai tauliah daripada pihak berkuasa agama. Beliau menjelaskan masyarakat perlu melihat individu yang menyampaikan sesuatu ajaran dengan pegangan Islam berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Tambahnya, pengasas-pengasas ajaran sesat ini mempunyai motif tersendiri dalam penubuhannya seperti harta kekayaan, takhta dan kepimpinan serta wanita. Masyarakat perlu bijak memilih guru dan sentiasa menambah kefahaman untuk memahami pelbagai disiplin ilmu agama dengan baik. Darul Quran DQ diiktiraf sebagai institusi pendidikan agama bertaraf antarabangsa menerusi persijilan ISO 9001/2015 oleh Institut Penyawaian dan Penyelidikan Perindustrian SIRIM. Menurut pengarah DQ Ustaz Muhammad Khori Jusoh, audit pemantauan yang telah dijalankan di Darul Quran memastikan sistem pengurusan kualiti bagi pengurusan program diploma dan persijilan tahfiz Al-Quran benar-benar memenuhi standard pencapaian yang ditetapkan oleh SIRIM. Hasil dari pelaksanaan audit pemantauan baru-baru ini di Darul Quran oleh pihak SIRIM, auditor tidak menemui sebarang ketidakakuran atau non-compliant report, NCR. Ini bermakna DQ dapat terus memegang sijil ini sehingga tarikh 25 Jun 2023. Dan ini membuktikan juga bahawa program persijilan dan diploma tahfiz Al-Quran yang dijalankan di Darul Quran ini sentiasa dikawal dari sudut kualitinya.
Pengiktirafan dari SIRIM ini menunjukkan pengendalian DQ adalah sistematik, mematuhi keperluan syariah, cekap dan berkesan di bawah pengawasan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. DQ akan terus komited dalam membentuk hufaz yang cemerlang dan ummah yang dinamik menerusi pendidikan dan latihan untuk pelajar dalam bidang tahfiz Al-Quran, qiraat dan ulum Islamiah. Pada itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Teruskan bersama Berita Wilayah untuk banyak lagi bahan menarik negeri-negeri. Assalamualaikum.